lah suara cikgu. Suara cikgu jelas ke? Boleh nak dengar sikit suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Ilman jelas ke Ilman suara cikgu? Jelas. Okey. Mana Ilman? Cikgu tak nampak Ilman. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi yang kita nak belajar pada hari ini adalah benda yang senang je sebenarnya. Tapi cikgu pelik. Ramai sangat dah tingkatan 5 dia lupa apa yang kita belajar. Ingat, apa yang kita belajar hari ini kita guna pakai sampai tingkatan 5. Sampai kita SPM. Bendanya simple je. Bendanya simple je. Tak tahu kenapa ramai orang lupa. Matematik ni kalau kamu tengok walaupun dia bab lain, contoh kita belajar bab 13 iaitu teorem Pythagoras, tapi kamu nampak apa yang kita belajar teorem Pythagoras tu boleh pakai dekat bab lain, kamu boleh pakai tiada halangan pun. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan kepada kelas kita. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Okey, nampak dah ke skrin cikgu share? Nampak tak cikgu punya apa laptop warna biru-biru ni? Nampak? Nampak. Okey. Okey, jadi hari ni kamu boleh buka balik modul. Ni modul kita hari ni. 8 muka surat je. 8 muka surat je. Tapi kamu kena faham. Cikgu akan ajar kamu step by step. Dalam kehidupan ni mula-mula kita belajar merangkak, lepas tu berdiri, lepas tu berjalan, lepas tu berlari. Kita tak boleh langkah satu step. Sama juga macam yang cikgu nak tunjuk dekat depan ni. Jangan langkah satu step. Cikgu tak langkah pun satu step. Jadi nak berlari power, kita belajar dulu asas dia. Okey, jadi kita pergi kepada bab 13. Apa yang dimaksudkan dengan bab 13 ni? Bab 13 ni nama dia, tajuk dia adalah teorem Pythagoras. Ingat, teorem Pythagoras ni kamu pakai, kalau cikgu sejujurnya siapa ambil engineering, cikgu ambil engineering tau. Okey, civil. Okey, siapa yang ambil engineering, dia akan pakai sampai ke universiti. Melainkan kalau kamu ambil syariah Islamiyah, tak adalah kamu jumpa teorem Pythagoras ni. Maksudnya kalau kamu punya aliran tu ke arah sains matematik, mesti kamu jumpa teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni apa? Madinah rasa teorem Pythagoras ni apa? Tahu tak? Ke tak tahu? Lupa. Okey, ingat. Teorem Pythagoras adalah satu teorem. Teorem ni sebenarnya teori. Teorem Pythagoras adalah satu teori untuk satu je tujuan. Dia tak ada tujuan lain. Satu je tujuan. Tujuan dia adalah mencari panjang sisi. Panjang sisi ni bila cikgu sebut tentang sisi, maksudnya cikgu pergi kepada bentuk. Cikgu main dengan bentuk. Okey, sisi apa? Dia boleh jadi sisi poligon, dia boleh jadi sisi petak, dia boleh jadi sisi lelayang. Tapi teorem Pythagoras ni bukan. Dia hanya satu je bentuk. Bukan petak, bukan bulatan, bukan trapezium, bukan yang lain. Satu je bentuk. Bentuk dia dekat sini adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey, dia dah khususkan. Okey, dia dah cakap dia bentuk segitiga.
Jadi daripada bentuk segitiga ni, dia khususkan lagi. Dia terperincikan lagi. Dia kata segitiga bersudut tegak. Apa tu segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga yang antara tiga bucu tu mempunyai satu sudut 90 darjah. Dia tak kisahlah bucu kamu dekat sudut kamu dekat warna biru tu berapa. Dia tak kisahlah sudut kamu dekat warna hijau tu berapa. Tapi dia paling kisah adalah dia mesti ada 90 darjah. Jadi ingat, bentuk segitiga bersudut tegak maksudnya dia ada, salin tahu nota ni, ada sudut yang nilai dia 90 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, dengar ke? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Jadi ingat, jadi teorem Pythagoras nak cari panjang sisi bagi bentuk apa? Bentuk segitiga. Segitiga apa? Segitiga bersudut tegak. Mana panjang sisi? Apa sisi dia? Sisi dia boleh jadi dekat bahagian yang cikgu buat, yang garisan warna hijau. Itu sisi sisi. Ataupun dia boleh jadi dekat garisan yang warna biru. Ataupun yang kita boleh cari dekat sisi C. Ini dia sisi. Ini A. Ini sisi A. Ini sisi B. Ini sisi C. Maksudnya dekat sini daripada teorem Pythagoras kita boleh cari nilai A, B, C daripada sisi-sisi itu. Okey, jadi kita nak masuk dah. Sebelum kita nak mula mencari kepada teorem Pythagoras, benda yang paling penting adalah mencari hypotenuse. Okey, mencari hypotenuse. Kalau cikgu cakap hypotenuse ni ramai yang confuse. Hypotenuse ni nama lain bagi apa? Nama lain bagi sisi terpanjang. Nama lain bagi sisi terpanjang. Okey. Jadi nak cari sisi terpanjang, dia ada cara dia. Dia bukan main kita tunjuk je. Okey. Sebelum cikgu nak cakap hypotenuse, kalau kat segitiga yang cikgu tunjuk ni, mana sisi yang paling panjang? Sisi A ke? Sisi B ke? Ataupun sisi C? Cikgu tanya. Mana sisi yang paling panjang? C. Okey, pandai. Macam mana kamu tahu C? Macam mana kamu tahu C? Betul C. Tapi cikgu nak soal, macam mana kita tahu dia C? Kristina, macam mana kita tahu C itu adalah sisi paling panjang? Berhadapan Tahu? sudut 90. Iya, pandai. Jadi sisi yang terpanjang ni dia ada satu ciri-ciri. Dia ada satu ciri-ciri. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia adalah berhadapan dengan sudut 90 darjah. Jadi itu cara nak cari hypotenuse. Mula-mula kita tengok sudut 90 darjah yang mana? Kita dah jumpa dah. Berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan sudut 90 darjah ni adalah C. Jadi C dikira sebagai dia punya hypotenuse. Itu cara dia. Jelas ke Rania? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita ni nak buat teorem, tapi sebelum cikgu pergi kepada teorem tu, cikgu nak pastikan semua orang dalam kelas ni faham macam mana nak cari hypotenuse tu. Okey. Jadi kita akan pergi kepada muka surat yang pertama, soalan A, soalan B, soalan C. Cikgu akan terangkan dulu soalan A. Cikgu akan terangkan dulu soalan A. Okey, macam mana nak cari hypotenuse? Sekarang dia suruh cari hypotenuse. Cikgu akan buat A, kamu buat B dan C.
Okey, hipotenus adalah sebelum kita cari dia, kita tengok mana sudut 90 darjah. Okey, ni sudut 90 darjah. Lepas kita dah jumpa sudut 90 darjah, kita tengok sisi yang duduk depan dengan sudut 90 darjah. Okey. Jadi, yang depan daripada sudut 90 darjah dekat sini adalah X, Y. Jadi dekat sini kita boleh tulis X, Y ataupun Y, X. Ikut kamu. Dua-dua tu betul. Dua-dua tu menandakan sisi yang sama sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak semua orang keluarkan hipotenus bagi soalan B dengan soalan C. Jangan risau, cikgu pergi slow-slow. Cikgu pergi slow-slow. Okey. Dah siap, ambil gambar hantar dekat cikgu. Ingat, siapa salah tentukan hipotenus, teorem dia salah. Bila teorem dia salah, calculation dia salah. Bila calculation dia salah, jawapan dia salah. Jadi, paling penting apa? Tentukan hipotenus dengan betul. Okey. Okey, Syarifah. Okey, pandai. Syarifah, jangan lupa share result kat cikgu. Okey, pandai. Hantar kat cikgu semua. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Cepat. Zulaika, dapat buat ke ni Zulaika? Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi cikgu bagi masa tepat pukul 9.54, 8.54 cikgu terangkan. Rania boleh buat tak tu Rania? Boleh. Okey. Jadi sekarang dah pukul 9.54 dekat jam cikgu ni. Cikgu akan selesaikan soalan B dan soalan C. Okey. Jadi tengok betul-betul. Kita nak cari hipotenus. Ini soalan ni adalah mencari hipotenus. Macam mana kita nak cari hipotenus? Hipotenus ni kamu belajar, kamu jumpa balik form 3. Form 3 kamu jumpa balik. Okey, hipotenus ni dekat B, kita tengok mana sudut 90 darjah. Oh, ni dia sudut 90 darjah. Jadi, mana sisi yang duduk depan 90 darjah? Okey, dia tulis dekat sini. Jadi, kita nampak sisi R ke Q adalah dia punya hipotenus. Siapa tulis QR pun betul, tak ada masalah. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Cari hipotenus. Sebelum kita cari hipotenus, kita cek mana sudut 90 darjah. Jadi ini dia sudut 90 darjah. Jadi daripada sudut 90 darjah, okey, yang duduk depan dia. Okey, duduk depan dia apa ni? L ke J. Ataupun kamu tulis J ke L pun betul. Jelas ke cara nak cari hipotenus ni? Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila kamu dah faham cara nak cari hipotenus, baru kita akan belajar cara nak keluarkan dia punya teorem. Cara nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah persamaan. Okey, jadi masing-masing kita pergi pula kepada cara mengeluarkan dia punya teorem Pythagoras. Okey, cikgu akan tunjuk dekat soalan A dengan B. Kamu buat C, D, E. Okey.
Ini A kita, ini B kita. Okey, cikgu tunjuk ni kat depan boleh tengok betul-betul. Okey, kita ada soalan A, kita ada soalan B. Yang ini adalah hypotenuse. Hypotenuse. Yang ini adalah teorem Pythagoras. Hypotenuse dekat soalan A. Kita tengok mana sudut 90 darjah. Oh, ini dia sudut 90 darjah. Daripada sudut 90 darjah, kita tengok yang duduk depan 90 darjah tu sisi yang mana? Okey, jadi yang depan dia adalah X ke Z. Jadi kita nampak X ke Z dia punya hypotenuse. Kenapa kita nak cari hypotenuse? Sebab dekat teorem ni, X, Z tu yang paling panjang, dia kena duduk seorang-seorang. Apa maksud cikgu duduk seorang-seorang? Maksudnya dia tak boleh campur dengan sisi lain. Tu ada lagi dua sisi. Okey, dia ada ZY dengan XY. Kamu boleh je tulis XY tambah ZY. Ikut kamu lah. Kamu nak tulis ZY dulu ke? Kamu nak tulis XY dulu ke? Tak ada masalah. Tapi dia tak kisah yang tu. Yang dia paling kisah, hypotenuse tu mesti duduk seorang-seorang. Dia tak boleh campur dengan orang lain. Lepas tu buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jelas ke semua? Contoh A cikgu tunjuk. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan B. Hypotenuse dia yang mana? Okey, ini sudut 90 darjah dia. Yang duduk depan dia adalah 5. Tulis 5 dekat sini. Teorem Pythagoras dia apa? Okey, 5 ni mesti duduk seorang-seorang. Jangan campur dengan yang lain. Sama dengan, okey, kita ada 3 dengan 4. Kita letak 3 tambah 4. Kalau kamu letak 4 tambah 3 pun betul, tak ada masalah. Yang paling penting hypotenuse duduk seorang-seorang. Paling panjang duduk seorang-seorang. Dah siap ke belum? Teorem Pythagoras, jangan lupa kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini dia jawapan A dan B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jibril, jelas ke Jibril cara cikgu keluarkan teorem ni? Jelas. Okey. Adlin boleh faham ke Adlin? Faham. Okey. Madinah ada soalan ke nak tanya? Ada. Okey. Jadi daripada penerangan cikgu dekat A dan B, cikgu bagi masa masing-masing 2 minit je untuk cuba buat C, D, E. Rujuk contoh yang cikgu dah terangkan dekat soalan A dan B. Okey. Cikgu nak minta izin minum air kejap. Okey. 2 minit dari sekarang dah siap hantar dekat cikgu terus. Cikgu minta izin minum air kejap. Kita tekak sikit. Okey, bagus. Hantar kat cikgu yang semua. Pandai, bagus. Good job. Ilman dapat buat ke Ilman? Dapat. Okey. Kena faham tau step ni Semua kena faham step ni. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak faham step ni, macam mana akhir kelas kita akan jawab muka surat yang ketiga. Macam mana kamu nak jawab soalan ni pakai teorem Pythagoras? Kalau step tadi kamu tak faham.
Jadi tengok macam mana cikgu ajar. Cikgu ajar slow-slow je. Okey. Jadi, boleh hantar kat cikgu. Siapa-siapa yang dah siap. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada penjelasan untuk soalan C, soalan D dan soalan E. Okey, penting tau, penting. Cikgu tak stop sampai sini tau. Dia akan jadi makin mencabar, makin mencabar, makin mencabar. Okey, kita pergi kepada soalan C. Cari dulu hipotenus. Hipotenus tu apa? Hipotenus tu adalah sisi yang paling panjang. Jadi, ini adalah kita punya sudut 90 darjah yang duduk depan dia 13. Kita letak 13 kat sini. Kemudian, mana relationship dia? 13 sama dengan, kita ada 12 dengan 5. 12 tambah 5. Lepas tu buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itulah jawapan untuk soalan C. Untuk soalan D pula. Tengok, sebab tu cikgu ajar kamu cara nak tengok sisi yang paling panjang pakai sudut 90 darjah. Sebab apa? Sebab segitiga tu dia boleh terbalik. Dia boleh tunggang terbalik. Tapi kamu kena faham, bila segitiga bersudut tegak, macam mana pun dia terbalik, dia mesti ada sudut 90 darjah tu. Jadi nak cari, bila kita dah ada sudut 90 darjah, senanglah untuk kita cari hipotenus dia. Hipotenus dia adalah C. Jadi C sama dengan, tambah lagi dua sisi, A dengan B. A tambah B. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini sahaja teorem Pythagoras. Okey, soalan E. Dekat sini cari dulu sudut 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah 17. Kita letak 17. Hubungan dia apa? Teorem Pythagoras dia apa? Yang paling panjang duduk seorang-seorang sama dengan, kita ada 8 dengan 15. 8 tambah 15. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini dia jawapan C, D, E. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Clap sikit. Okey, jadi yang ni yang penting, ni yang penting. Semua orang dalam kelas ni malam ni kena faham benda ni. Okey. Jadi habis dah. Ingat tau, tujuan cikgu muka surat 3 ni, kalau kamu semua power baru cikgu pergi ke muka surat 4 hari ni. Okey, selalunya cikgu dah 2 kelas tu, 2 kelas ke belakang, tak sampailah muka surat tu. Kalau kamu sampai kat power. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak masuk dah dia punya kira-kira. Kita nak masuk dah dia punya mengira. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat depan. Dekat sini, cikgu dah cakap, teorem Pythagoras ni untuk apa? Teorem Pythagoras adalah untuk cari panjang sisi yang tak diketahui bagi bentuk segitiga bersudut tegak. Contoh, kalau dekat sini kamu nampak, kamu tahu sini 8 cm. Sini 12 cm. Tapi dekat sini dia letak P. Maksudnya kamu tak ada nilai panjang sisi dekat situ. Jadi bila kamu tengok segitiga tu ada sudut 90 darjah, kamu boleh gunakan teorem Pythagoras. 90 darjah sebelum kita nak mengira, keluarkan dia punya hipotenus. Okey, jadi dekat sini depan 90 darjah tu adalah P. Kita letak P. P sama dengan, jangan bagi dia campur dengan mana-mana. Okey, sama dengan 9 ada, 12 ada. Maksudnya 9 tambah 12. Jangan lupa, semua kena kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang masing-masing boleh tolong cikgu tekan kalkulator. Kita nak check 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, terus tekan dalam kalkulator sebiji macam tu. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua tekan kalkulator. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 dapat berapa? 225. Okey, pandai. 225. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Siapa ingat lagi? Punca kuasa 2. Ya, pandai. Kita jadi punca kuasa 2. Sekarang kita tekan. Kenapa kita kena pindah kuasa 2? Kita nak P saja. Dia bukan nak P kuasa 2. Jadi bila nak P saja, kuasa 2 ni kena pindah. Okey, sekarang tekan punca kuasa 225 dapat berapa?
15. Iya, Yes. pandai. Jadi P ni adalah 15 cm. Inilah cara kiraan dia. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ilman, jelas ke Ilman? Cikgu tunjuk ni, boleh faham? Mana Ilman? Arif jelas ke Arif soalan ni? Mana Arif? Okey. Jadi kita akan pergi kepada kita nak pergi kepada latihan boleh ke? Habis dah sesi contoh dan penerangan. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Ummu Atiyah tak datang hari ni. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Okey. Jadi jangan buat A dulu buat C dulu. Okey. Jadi masing-masing rujuk contoh yang cikgu tunjuk. Cuba selesaikan soalan C. Dah siap hantar kat cikgu Wow, lajunya. Tenang je kan? Bagus. Okey, Syarifah bagus. Adlin bagus. Cikgu bagi masa lagi. Tepat pukul 9.8 minit, cikgu akan tunjukkan. Kena 9 minit. Zulaika dapat buat ke Zulaika? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Cikgu bagi masa cikgu semak siapa yang dah hantar tu Bagus, terbaik. Okey, 1 minit lagi. Tepat pukul 9 minit, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Bagus. Iya, betul. Pandai. Jibril dapat ke Jibril? Dapat. Okey. Okey, bagus Zulaika. Betul. Sama-sama. Okey. Gunakan peluang ni. Cikgu bagi masa untuk buat tau. Cikgu bagi masa untuk buat ni. Gunakan dengan sebaiknya. Kita beruntung sebab kelas kita 2 jam tau sebenarnya. Kalau kelas sejam, yang pertama cikgu tak dapat kalau cikgu selalu mengajar online sejam, cikgu tak pantau sepenuhnya. Tapi bila kelas 2 jam, cikgu ada masa bagi peluang untuk kamu buat. Kamu je sekarang ni, buat tak buat? Okey, habis dah. Okey, kita akan pergi kepada soalan C. Okey, soalan C, kita nak cari panjang P. Ingat, step yang pertama adalah keluarkan ni punya teorem Pythagoras. Kita kena keluarkan teorem Pythagoras dia. Okey, ini adalah 90 darjah, dia punya hipotenus. Okey, jadi daripada hipotenus dia yang berhadapan dengan dia adalah P. Jadi kita keluarkan P. Sama dengan, kamu kena ingat, kamu dah keluarkan satu lagi sisi. Segitiga kan ada 3 sisi, jadi mana baki dia? 5 dengan 12. Jadi 5 tambah 12. Ikut kamulah, kamu buat 12 tambah 5 boleh, 5 tambah 12 boleh. Okey, kemudian benda yang paling penting, janganlah kamu tinggal sampai situ je. Kamu kena buat kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2.
Okey. Jadi dekat sini, bila teorem inilah teorem Pythagoras. Bila orang tanya teorem Pythagoras dia apa? Inilah teorem Pythagoras. Inilah dia punya teorem Pythagoras. Kalau orang tanya teorem Pythagoras ni apa ni? Ni. Teorem Pythagoras bukan jawapan ni dia. Okey. Jadi daripada sini kita tekan kalkulator 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Bila 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 kita dapat 169. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 169. Jadi P punca kuasa 169 kita dapat 13. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi inilah jawapan C. Maksudnya apa? Maksudnya P ni panjang dia adalah 13 cm. Okey. Okey, habis dekat situ. Rania, ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kita pergi kepada step yang seterusnya. Step yang seterusnya, kita pergi kepada soalan B dengan A. Soalan A dengan B. Ada sebab lah cikgu langkah. Okey, sebab dia cara penyelesaian dia lain sikit. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan A. Okey, untuk soalan A kita nak keluarkan teorem Pythagoras dia adalah macam biasa. Kita tengok sudut dia 90 darjah. Okey, jadi daripada sini kita nampak sudut 90 darjah yang depan dia 25. Bukan P tadi yang depan dia P. Nampak ni yang depan dia P. Yang depan dia P. Sekarang ni bukan P. Tak, kamu jangan tulis P je. Cikgu nak kamu betulkan konsep tu. Jadi tak kisahlah dia P ke bukan ke, kamu kena ingat itulah dia punya hypotenuse. Jadi kamu kena tulis 25 duduk sorang-sorang. Sama dengan barulah kamu masukkan 7 tambah dengan P. 7 tambah P. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah dia punya teorem Pythagoras. Jadi dari sini kita nak cari nilai P. Kalau tadi kita boleh terus tekan kalkulator je. Sebab P ni dah duduk sorang-sorang. Tapi sekarang P ni dia tak duduk sorang-sorang. Dia ada 7. Dia ada 7 sebelah P ni. Jadi kita tak nak 7 ni. Jadi kita kena buat apa? Ambil 7 ni pindah ke sebelah. Jadi 25 kuasa 2, 7 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Semua positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Jibril. Negatif. Negatif. 7 kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Okey, sekarang 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Yang tu kamu boleh terus tekan kalkulator. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Rania dapat berapa, Rania? 576. Pandai, 576. Okey, jadi step dia adalah kuasa 2 pindah ke sebelah, punca kuasa 576. Kita tekan kalkulator punca kuasa 576. Okey, masing-masing tekan dapat berapa? Dapat berapa? 24. 24 cm. Jadi P ni adalah sama dengan 24 cm. Jadi dia berbeza satu step. Dia ada tambah satu step je. Kalau yang tadi kamu boleh terus selesaikan. Step yang kamu kena tambah adalah kamu hanya kena pindahkan positif 7. Dia jadi negatif 7. Itu je. Jelas ke semua untuk soalan A cikgu terang ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan A, rujuk contoh dekat soalan A, kita akan pergi kepada soalan B. Okey, cuba masing-masing selesaikan soalan B. Rujuk soalan A. Rujuk soalan A. Tadi contoh dia berkait dengan C. A ni berkait pula dengan B. Okey, cuba selesaikan. Dah siap hantar kat cikgu kan?
Wow, laju. Wow, laju. Bagus. Okey, tepat pukul 9.17 cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Yang penting buat je dulu. Sama-sama. Cuba buat tau. Okey, bagus Syarifah. Tengok sikit. Pandai. Bagus. Rania dapat buat ke Rania? Ke tengah buat lagi? Dapat. Okey. Arif ada ke Arif tadi? Arif ke Arif terkeluar? Arif ada Arif? Ada cikgu. Okey Arif. Arif dapat buat ke Arif? Dapat cikgu, dapat. Okey, baik. Okey, bagus Rania. 1 minit lagi. Sama-sama. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa, sekarang dah pukul 9.17. Jadi inilah dia step-step yang kita perlukan. Okey, jadi kita tengok kepada soalan B. Kamu kena faham soalan matematiknya bila kita pegang konsep dia ubah sikit je. Tapi kalau kita betul-betul pegang konsep dia, kita boleh buat dah. Okey, sebagai contohnya soalan B dengan soalan A dengan B lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kita keluarkan dulu dia punya teorem Pythagoras. Macam mana nak keluarkan? Cari hipotenus. Hipotenus tu apa? Sisi terpanjang. Macam mana nak cari sisi terpanjang? Ini dia sudut 90 darjah. Daripada sudut 90 darjah, depan dia 15. Jadi 15 duduk seorang-seorang. Sama dengan, dia ada lagi 2 sisi. 12 dengan pi. Kamu letak 12 tambah pi. Kemudian, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu je teorem Pythagoras. Kalau lah kamu form 5, ada form 5 kan, bila dia minta cikgu, boleh ke ajar saya teorem Pythagoras? Cikgu ajar sampai sini je. Cikgu ajar sampai sini je. Cikgu tak ajar sampai penyelesaian. Pandai-pandai dia lah. Okey, jadi sekarang 12 kuasa 2 pindah ke sebelah. Ini penyelesaian ni bukan teorem Pythagoras, tajuk algebra. 15 kuasa 2 positif 12 pindah jadi negatif 12 kuasa 2 sama dengan pi kuasa 2. Okey, 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 kita dapat 81 sama dengan pi kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi punca 81. Jadi kita akan dapat 9 cm untuk pi. Jadi pi dekat sini adalah sama dengan 9 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Kristina, ada soalan ke nak tanya Kristina? Tak ada cikgu. Okey, habis. Kita up satu step. Kita up kita punya anak tangga. Kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Apa soalan yang seterusnya? Okey, kita tengok cari nilai X. Sekejap. Okey, soalan nombor 4. Apa yang dia nak tanya ni? Dia nak tanya kita cari nilai X bagi segitiga bersudut tegak menggunakan teorem Pythagoras. Okey, yang tu step tadi. Yang sekarang ni ada benda baru. Mana? Yang ni, yang cikgu buat warna merah ni. Berikan jawapan yang betul kepada 2 tempat perpuluhan.
Ini adalah sesuatu yang baru. Kita tak buat tadi. Kenapa kenapa kita kena belajar ni? Sebab ada masa kita tak dapat nombor bulat. Kalau kamu tengok soalan A dapat nombor bulat 24, tak ada pun titik perpuluhan. Soalan B dapat nombor bulat 9, tak ada pun titik perpuluhan. Sama juga dengan contoh 15 dengan C ni. Dia tak ada titik perpuluhan. Jadi kamu kena ingat dalam dunia ni dia banyak keadaan. Jadi salah satunya adalah apabila kita mendapat nombor perpuluhan. Jadi kalau dapat nombor perpuluhan ni macam mana? Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada contoh. Cikgu akan terangkan. Okey, kita akan pergi kepada soalan A. Masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Ni soalan A kita. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Ya. Okey. Mula-mula kita selesaikan macam biasa. Keluarkan teorem Pythagoras. Ini 90 darjah. Okey, X kat depan. Jadi X kuasa 2. Sila X je. X sama dengan 8 dengan 17. 8 tambah 17. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Selesai sampai situ. Lepas tu kita selesaikan macam biasa. 8 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2. Kita dapat 353. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Bila kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Sekarang cikgu nak kamu tekan kalkulator. Punca kuasa 353 dapat berapa? Cuba tekan, dapat berapa? Adlin, dapat berapa Adlin? 18. Panjang tak jawapan dia? Panjang. Okey, cuba baca sama-sama. Baca. 18.78. Lagi? 829. 829. Okey, kita stop sampai situ. Okey, bagus. Ini adalah situasi yang baru. Tadi sepanjang tadi soalan yang tadi kita tekan kalkulator, kita dapat nombor bulat. Sekarang kita dapat nombor perpuluhan. Nak buat macam mana? Kita tengok soalan nak apa. Soalan nak 2 tempat perpuluhan. Apa maksud 2 tempat perpuluhan? Maksudnya selepas daripada titik perpuluhan hanya ambil 2 nombor. Macam mana tu? Okey, 1 dengan 2. Jadi dekat sini kamu buat palang. Maksudnya kamu nak berhenti sampai situ saja. Tapi sebelum kamu main-main berhenti, kamu kena faham tentang bundarkan. Jadi masing-masing bundarkan ni macam mana? Bundarkan. Cikgu bagi nota dekat sebelah ni. Salin. Bundar. Perbundaran. Perbundaran adalah situasi dekat mana kita nak beberapa tempat sahaja. Contoh dekat sini 2 tempat perpuluhan. Okey. Perbundaran dia ada 2 je jenis. Sama ada nombor tu kurang dari 5 ataupun nombor tu lebih dari 5. Macam mana tu? Kurang dari 5 dekat sini maksudnya nombor dia adalah nombor kosong. 1, 2, 3, 4. Lebih 5 ni macam mana? Dia mula dengan 5, mula dengan 6, 7, 8, 9. Situasi dia kalau kurang daripada 5, tak perlu tambah 1. Tak perlu tambah 1. Kalau lebih daripada 5, kita perlu tambah 1. Itu adalah perbundaran. Jadi contoh kita tengok dekat sini 18.78. Kita nak berhenti sampai 8 yang ada garisan warna merah ni. Tapi kamu tak boleh main buang je nombor 829 ni. Jadi kamu kena gunakan teknik perbundaran. Cara dia, kamu tengok lepas nombor yang cikgu bulatkan warna hijau ni, dia 8. Kalau 8 dia dekat mana?
Kalau 8 dia lebih 5. Kalau lebih 5 kita perlu tambah 1. Nak tambah 1 kat mana? Tambah 1 dekat 8 ni. Jadi jawapan dia selepas dibundarkan dia akan dapat 18.79 cm. Ini dia jawapan X kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Okey, itu adalah perbundaran. Cikgu kurang faham. Okey, kalau kurang faham masing-masing boleh tengok kat depan, cikgu akan terangkan tentang perbundaran. Okey, masing-masing boleh tengok ada 2 nombor. Cikgu bagi 2 nombor Nombor pertama 3.5379. Nombor 2 3.5379. Okey, ini 83. Okey. Kita nak jawapan ni kita nak dalam keadaan 2 titik perpuluhan. 2 tempat titik perpuluhan. Jadi macam mana ni? Okey, tengok cikgu akan selesaikan soalan A. Bila dia minta 2 titik daripada soalan A, ni titik perpuluhan dia. Kamu gerakkan 2 nombor ke belakang. 1, 2. Buat garisan. Okey, kita nak stop sampai 3.53. Tapi kita tak boleh main buang je 783 tu. Kita kena bulatkan nombor sebelum lepas daripada palang tu. Jadi lepas kita bulatkan nombor lepas daripada palang tu, kita tengok 7. 7 ni dekat situasi mana? Ada nombor 7 dekat sini. Kalau nombor 7 ni dekat sini, maksudnya dia lebih daripada 5. Jadi kita kena tambah 1. Tambah 1 kat mana? Tambah 1 dekat 3. Jadi kita akan dapat jawapan ni 3.54. Ini dia contoh kalau keadaan kita kena tambah 1. Kalau B, kita nak bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. 1, 2. Okey, kemudian buat palang. Daripada palang ni kita ada nombor 2. Nombor selepas daripada palang ni kita ada 2. 2 ni dia dekat mana? Dia kurang daripada 5. Nampak ni? Ni 2 ni. Jadi bila dia kurang daripada 5, maksudnya tak perlu tambah 1. Jadi kita akan buat 3.53 sahaja. Jelas ke semua? Ini dia perbundaran. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Habis. Okey. Jadi daripada soalan A dan perbundaran yang cikgu tunjuk ni, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan C. Bundarkan jawapan dia kepada 2 titik perpuluhan. Kamu kena faham kenapa kita belajar ni juga. Sebab tak semua situasi kamu dapat dalam keadaan nombor bulat. Kalau dapat nombor perpuluhan macam mana? Ambil 2 tempat perpuluhan. Okey. Ni titik pula. Ni 2 tempat. Kristina, jelas ke Kristina penjelasannya? Jelas, cikgu. Okey. Okey, dah siap hantar kat cikgu Adlin jelas ke Adlin? Oh, Adlin dah hantar dah. Oh yo, laju. Bagus. Okey, Syarifah, bagus. Okey, bagus. Good job. Okay, cikgu tunggu lagi Tepat pukul 9.31 cikgu tunjuk jawapan dia. Cuba buat kalau tak cuba buat nanti tak faham nanti. Zulaika boleh buat ke tu Zulaika? Boleh. Okey.
Okey, bagus. Good job. Kenapa 7 puasa? Bukan 12 tu, 21 tu. Tapi cara jalan kerja dia semua betul dah. Cuma silap nombor je. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jawapan di hadapan macam mana nak selesaikan. Okey, bagus. Nampak boleh faham ni? Okey, bagus. Macam tu je lah. Okey, kita tengok kepada soalan C. Cara dia lebih macam tadi je. Okey, mula-mula keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Ini 90 darjah. Depan dia ada X. Jadi X sama dengan 7 dengan 21. 7 tambah 21. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Tekan je kalkulator. 7 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Kamu akan dapat 490. X kuasa 2, kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 490. Kalau kamu tekan punca kuasa 490, kamu dapat 22.1359. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Bila dia nak 2 tempat perpuluhan, daripada titik perpuluhan kita gerakkan dia 2 kali. 1, 2. Kemudian kita buat palang. Maksudnya kita nak stop sampai 3 je. Maksudnya kita kena buang 5 dengan 9. Tapi kita tak boleh main buang sahaja 5 dengan 9. Kita kena tengok nombor 5. Nombor 5 dekat mana? Dia lebih daripada 5 ni. Dia berada dekat sini. Jadi kita kena tambah 1. Jadi bila kita tambah 1, kita akan dapat 22.14 cm. Jelas ke semua? Soalan C boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang tak dapat soalan C, boleh tengok dekat depan. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan B. Jadi yang dah siap soalan C, boleh cuba buat soalan B pula. Cikgu bagi 2 minit. Okey, untuk siapa yang tak dapat soalan C, boleh tulis jalan kerja dia. Cikgu tak pergi kepada page yang lain, cikgu kekal di page ni untuk bagi peluang kamu tulis salin balik jalan kerja soalan C tu. Okey. Okey, tepat pukul 9.35 cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Cuba buat tau. Bagus. Okey, cuba buat B pula. Lepas ni, habis B, kita buat D. Lepas tu kita pergi kepada penyelesaian masalah. Maksudnya kamu kena perah sikit fikiran kamu untuk dapatkan dia punya jawapan. Okey. Okey, bagus Adli. Bagus, pandai. Untuk siapa-siapa yang tak tahu perbundaran tu boleh tengok kat depan Kalau siapa-siapa yang dah tahu, boleh je terus langkah step tu. Maksudnya pastikan tulis jawapan yang betul lah. Bab perbundaran ada markah ada markah. Kalau kamu tak bundarkan, hilanglah markah kamu. Okey, bagus, pandai. Okey, 1 minit lagi. Rania dapat buat ke Rania?
Dapat. Dapat. Okey, tepat pukul 9.36 lah. 9.35 dah sekarang. Sama-sama. Okey, bagus, betul. Okey, sama-sama. Bagus, betul, pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, kita akan buat soalan B bersama-sama. Yang tak dapat boleh tengok kat depan, cikgu akan tunjukkan macam mana nak buat soalan B dekat depan. Okey, B adalah kita keluarkan dulu teorem Pythagoras dia. Okey, jadi ini sudut 90 darjah, yang duduk depan dia 21. Lepas tu apa? Sama dengan X tambah 6 ataupun 6 tambah X, ikut kamulah. 6 tambah X. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, dah betul dah. Siapa yang dah buat sampai sini dapat 1 markah dah. 6 kuasa 2. 6 ni positif. Kita pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 21 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kamu akan dapat 405. Sama dengan X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 405. Bila kita tekan dalam kalkulator, kamu akan dapat 20.1246. Tapi kamu kena ingat, dia nak 2 tempat perpuluhan. Jadi bila dia nak 2 tempat perpuluhan, lepas daripada titik perpuluhan, kamu gerakkan dua kali. 1, 2. Lepas tu buatlah palang, kemudian kamu kena buang 4 dengan 6. Tapi tak boleh main buang je, kamu tengok nombor 4. Nombor 4, kamu tak perlu tambah kat 1 dekat depan. Okey, jadi 20.12 cm adalah X dia. Jadi kita boleh je terus buang 4, 6. Ni jawapan untuk soalan B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, daripada soalan B, kita buat pula soalan D. Masing-masing boleh cuba buat soalan D dekat depan. Okey, bagus. Dah ada yang dah jawab. Okey, tepat pukul 9.41. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa kamu untuk buat. Tepat pukul 9.41, kita akan bincang bersama-sama lah soalan ni.
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Cikgu suka, cikgu suka. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Ramai juga dapat buat. Madinah dapat buat tak tu soalan D ni? Ilman. Okey, Ilman dapat buat tak soalan D ni, Ilman? Belum. Tak tahu. Okey. Jadi tengok kepada soalan D. Ingat step pertama adalah kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Nak keluarkan ni sudut 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah 17. Jadi 17 tu duduk sorang-sorang. Sama dengan sisi dia yang baki dia 6 dengan X. Kita buat 6 tambah X. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah dia punya teorem Pythagoras. Itu je. Itu je bab 13. Yang lain bab algebra. Okey. Jadi dekat sini 6 kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia akan jadi 17 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Kenapa kita pindahkan 6 ni? Sebab kita nak cari nilai X. Macam mana cikgu nak dapat nilai X kalau ada 6 dekat sebelah? Jadi cikgu kenalah pindahkan 6. Okey, habis kat situ. Okey, kemudian bila dah sampai macam ni, tekan je kalkulator sebiji. 17 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. Kamu dapat 253 sama dengan X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia jadi punca kuasa 253. Kita tekan kalkulator. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 15.9059. Ingat, soalan ni dia nak dalam keadaan 2 tempat perpuluhan. Jadi bila dia nak 2 tempat perpuluhan, titik perpuluhan gerakkan 2 kali, buat palang, lepas tu tengok nombor belakang palang, 5. Cikgu nak tanya, kalau nombor 5 kita kena tambah 1 ke? Kena. Iya, kita kena tambah 1. Jadi tambah 1 dekat kosong. Jadi jawapan dia akan jadi 15.91 cm untuk X. Kenapa 1? Kosong ni tambah dengan 1. Jadi buanglah 59 tu. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Inilah dia teorem Pythagoras. Cikgu recap balik daripada awal. Okey. Mula-mula kita cari hipotenus. Lepas kita cari hipotenus, cikgu ajar kamu cari teorem ni. Lepas cikgu dah ajar kamu cari teorem, cikgu ajar kamu calculation. Calculation yang mula-mula, 2 contoh calculation kat depan ni, kamu tak payah nak pindahkan apa-apa pun. Kamu tekan terus calculator dapat jawapan. Calculation yang seterusnya, kamu kena pindahkan 1 nombor ke sebelah. Ada 2 ni. Okey, kemudian calculation yang seterusnya, cikgu tunjuk pula kalau dia ada keadaan, dia minta 2 tempat perpuluhan. Yang ni cikgu masuk kepada perbundaran. Termasuklah kepada soalan D. 4 latihan. Lebih kurang 12 dah soalan kita buat sama-sama. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Nak tanya, nak dengar sikit suara? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, last. Last. Kalau kamu laju, cikgu pergi. Sebelum nak pergi kepada last ni, cikgu nak rest sikit 1 minit. Kita sembang-sembang sikit. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Jibril, so far so good? So far okey ke semua? Okey. Okey. Adlin macam mana Adlin? So far okey? Okey.
Okey, mana ni yang lain? Kristina. Kristina macam mana? Okey. 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 Rania, ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Rania dah belajar dah bab ni dekat sekolah? Belum. Belum? Belum ke? Belum. Tapi Belum. nak UASA. Yes. Tu cikgu bagi markah bonus. Oh ya ke? Oh, untung Okey. Bagus. Syarifah Baliwah. Syarifah dengar ke suara cikgu? Ini Syarifah ni buat. Syarifah dah belajar ke kat sekolah? Buat Dah. 13? Oh, dah. Okey, bagus. Okey, Tori. Ya Allah. Cikgu tak perasan Tori. Tori ada ke kat situ? Tak dengar dah suara Tori. Okey. Madinah mana Madinah? Cikgu nak dengar sikit suara Madinah. Madinah ada? Ada. Ada. Okey. Habis. Okey, jadi kita nak masuk kepada pengiraan yang seterusnya, iaitu pengiraan yang melibatkan kepada penyelesaian masalah. Okey, jadi sebenarnya kita adalah susah sangat pun cikgu ajar. Okey, jadi kita akan pergi kepada contoh. Cikgu akan terangkan. Maksudnya, step yang kita masuk sekarang ni adalah pergi kepada gabungan bentuk. Kalau macam ni, gabungan bentuk apa? Dekat sini gabungan bagi bentuk petak. Ni bentuk petak. Ada orang tak nampak bentuk petak. Jadi cikgu buat bentuk petak. Tu bentuk petak dan bentuk segitiga. Ni bentuk segitiga dia. Jadi yang kita nak buat latihan-latihan yang seterusnya adalah gabungan. Yang tadi semua kita buat satu je bentuk segitiga. Jadi sekarang macam mana? Kamu kena kaitkan. Kamu kena kaitkan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan. Jadi bentuk petak ni ataupun rectangle ni dia ada satu ciri-ciri yang kamu kena ingat. Panjang atas sama dengan bawah. Panjang kiri sama dengan kanan. Ingat betul-betul yang tu. Sebab kalau siapa yang tahu pasal tu dia boleh buat. Okey. Jadi daripada soalan ni cikgu keluarkan dia punya panjang untuk segitiga dia. Okey. Sekarang ni X. Kita nak cari nilai X. Okey. Sekarang bila kita nak cari nilai X, kita kena nampakkan dia punya segitiga. Okey, cikgu keluarkan. Oh, ini dia punya segitiga. Okey, ini adalah X kita. Kemudian, cikgu nak kena cari tinggi dia yang ni. Berapa tinggi dia yang ni? Okey, kamu kena faham. Bagi bentuk petak, panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Maksudnya sini pun 15. Jadi cikgu letak sini 15. Habis dekat situ. Okey, habis. Kemudian kita pergi pula untuk cari nilai yang belah bawah ni. Untuk cari nilai belah bawah ni, cikgu tengok panjang dekat atas sama dengan panjang dekat belah bawah. Sini 7, sini 15. Cikgu nak tanya kamu, macam mana cikgu nak dapat panjang yang warna biru ni? Macam mana cikgu nak dapat panjang tu? 15 tolak 7. Pandai. Kalau kita nak dapat dekat sini, kita buat 15 tolak 7. Jadi bila 15 tolak 7, kita dapat sama dengan 8. Maksudnya panjang sini 8. Bila kita dah dapat 8, kita letaklah 8 dekat sini. Itu maksud cikgu perkaitan. Perkaitan. Kita kena gunakan maklumat daripada bentuk lain untuk dapatkan maklumat lengkap pada kita punya teorem Pythagoras. Pada kita punya bentuk segitiga bersudut tegak. Kemudian dekat sini baru kita cuba selesaikan. Ini kita punya 90 darjah. Yang depan 90 darjah adalah hipotenus X. Sama dengan, kita ada 15 dengan 8. 15 tambah 8, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kemudian tekan saja kalkulator. Yang ni kita dah belajar tadi. 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita dapat 289.
Kuasa 2 pindah ke sebelah, kita dapat punca kuasa 289. Okey, cuba tekan kat masing-masing. Punca kuasa 289 dapat berapa? 17. Ya, kita dapat 17 cm. Maksudnya X ni adalah sama dengan 17 cm. Jadi yang kita nak kena buat sekarang adalah dia ada perkaitan, ada kaitan dengan bentuk-bentuk lain. Kamu kena gunakan maklumat bentuk lain untuk buat teorem Pythagoras. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan A. Soalan A dia tak banyak sangat beza dengan contoh. Kamu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, jadi daripada yang cikgu selesaikan tu, cikgu bagi masa 3 minit untuk masing-masing selesaikan soalan A. Cuba buat. Kalau bentuk petak, panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Tepat pukul 9.56, cikgu akan tunjukkan di hadapan. Cikgu nak tengok berapa ramai orang dapat buat. Baguslah Syarifah. Betul. Pandai. Okey, dah ada seorang dah boleh buat. Okey, pandai Adlin. Bagus. Bagus, bagus. Okey, 2 minit lagi. Cuba baguslah. Ya, bagus, pandai. Bagus, Christina. Okey, 2 minit lagi. Okey. Bagus, Jibril. Betul, pandai. 1 minit lagi. Zulaika dapat buat ke Zulaika? Dapat. Okey, jadi cikgu tengah tunggu ni 9.56 ni, lagi berapa saat je ni?
Cikgu ada je jam kat sini. Kita tunjuk jam lah. Sambil-sambil tu kan. Mana jam cikgu Ni ke ni jam cikgu. Tengok lagi 30 saat lagi nak pukul 9.56. Aduh lamanya lah. Okey. Okey, jadi dekat sini tak apa cikgu bagi peluang lagi. Cuba buat, cuba buat. Rania dapat ke Rania? Saya tengah cuba. Tengah cuba. Okey. Okey, dah nak pukul 9.56 dah tu. Okey, jadi sekarang 5 saat lagi. Okey, jadi cikgu akan mula tunjukkan soalan A dah pukul 9.56. Okey, jadi kita tengok kepada soalan A ni. Yang pertama-tama sekali dia nak cari X. X ni kamu kena nampak kan bentuk segitiga dia. Mana bentuk segitiga dia? Ni bentuk segitiga dia. Jadi dekat sini yang cikgu keluarkan bentuk segitiga dia. Nak lagi nampak cikgu keluarkan bentuk segitiga dia. Okey. Jadi daripada sini A, E, D. Ni A, ni E, ni D. X. X ni apa? X ni adalah dekat sini. Kemudian A dengan D. Berapa nilai A dengan D? Panjang dekat bawah sama dengan panjang dekat atas. Maksudnya AD adalah 4 cm. Habis dekat situ. ED nak dapat macam mana? Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Maksudnya sini pun 4 cm. Kalau sini 7, sini 4, sini berapa semua? E dengan D berapa? Macam mana dapat panjang ED? 7 tolak 4. Pandai. 7 tolak 4 kita dapat 3. Maksudnya ED kita dapat 3. Itulah cara dia. Jadi itulah yang dimaksudkan. Itulah yang dimaksudkan dengan perkaitan. Dia tak bagi tahu tadi lah. Ada berapa dah soalan kita buat tadi. Dia bagi tahu terus. Apa panjang dia dekat sini. Satu-satu dia bagi tahu. Sekarang dia tak bagi tahu. Bila dia tak bagi tahu, kamu kena gunakan maklumat yang ada untuk cari panjang tu. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak jumpa panjang tu, kamu tak boleh buat teorem Pythagoras. Okey, jadi dekat sini bila kita dah jumpa segitiga bersudut tegak, baru kita boleh buat teorem Pythagoras. Ini 90 darjah, depan dia ada X. Sama dengan ada 3 dengan 4. 3 tambah 4. Kemudian buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi X kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 kita dapat 25. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 25. X sama dengan 5 cm. Jadi X ni adalah 5 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Siapa yang tak dapat tu salin. Cikgu bagi masa. Okey, disebabkan kita ada jam ni, okey cikgu bagi masa lagi 15 saat. Okey. Ambil gambar ke ataupun salin lah kalau sempat. Kalau tak sempat juga tengok recording. Jangan risaulah, cikgu rekod. Okey. Jadi habis dah masa. Okey. Kita akan pergi pula kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok pula kepada soalan B. Okey, kita tengok kepada soalan B. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan B dalam masa 3 minit. Cikgu akan keluarkan jam nak bagi jelas sikit masa tinggal berapa lama. Okey, ni jam kita. Okey, jadi boleh buat sekarang. Tepat pukul 10.02 minit. 10.02 minit lah. 10.02 minit cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Tapi kamu kena buat lah dulu. Tak apalah cikgu bagi lama sikit. 10.03 minit. Sebab dah nak pukul 10 dah kan. Okey. Jadi boleh mula buat. Mula buat sebab kalau tak buat nanti tak faham nanti. Okey, ada pukul 10. Ni pukul 10 tau ni tau. Ini 12. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ini 7,
ini 8, ini 9, ini 10, 11. Kamu dengan cikgu ada lagi setengah jam je. Okey, bagus. Cikgu boleh pergi. Bagus, Zulaikha. Okay, 2 minit lagi. Sama-sama Sharifah. Wow, Jibril. Bagus. Buat eh. Nanti cikgu tunjuk juga. Jangan risaulah kalau siapa-siapa tak dapat tu, cikgu akan tunjuk juga. Okey, 1 minit lagi. Jam ada kat sebelah tu. Madinah dapat buat ke Madinah? Tengah buat. Okey, jadi masa menjawab berbaki 15 saat lagi. Okey, habis dah masa. Okey, jadi masing-masing cikgu nak selesaikan soalan dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Okey, jadi soalan dekat depan ni, inilah cabaran bagi teorem Pythagoras. Okey, soalan dekat depan ni, tengok soalan dekat depan yang pertama sekali, kita nak cari nilai X. Jadi bila kita nak cari nilai X, cikgu pekatkan dulu segitiga dia. Okey, cikgu dah pekatkan segitiga dia. Ni segitiga dia. Jadi daripada segitiga yang cikgu pekatkan guna warna hitam tu, cikgu keluarkan teorem Pythagoras dia. Ini sudut 90 darjah. Itu adalah, ini adalah sudut 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah 16. Jadi kita kena buat 16. Sama dengan, jadi daripada sini kita dapat X. Okey, X tambah daripada T ke Q. Cikgu tak ada panjang je. Jadi kita kena lukis panjang ni. TQ. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cikgu nak buat terus cari X tu. Tapi cikgu tak mampu. Sebab apa? Sebab cikgu tak ada nilai TQ.
Jadi cikgu nak kena cari idea. TQ ni apa? TQ ni kalau kita nak dapat dia adalah tengok warna hijau. TQ sama dengan disebabkan dia ada bagi panjang yang sama. TQ sama dengan T ke S tambah S ke Q. Oh, kita dah ada idea. Jadi TQ kamu kena cari panjang TS tambah dengan panjang SQ. Okey, macam mana nak cari ni? Okey, tengok. Cikgu akan keluarkan dia punya segitiga. Oh, cikgu keluarkan segitiga yang warna merah. Daripada segitiga yang warna merah, ini S, ini Q dia. Daripada segitiga warna merah ni sudut 90 darjah dia. Yang depan dia ada 10 sama dengan ada 8 tambah ni S ke Q. S ke Q. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini je. Kemudian kita carilah SQ tu. Ni kita dah boleh cari dah sebenarnya. 8 kuasa 2 pindah ke sebelah. Jadi 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan SQ kuasa 2. Kita tekan je kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita dapat 36. SQ kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa. Okey, masing-masing punca kuasa 36 dapat berapa? Punca kuasa 36 dapat berapa? 6. 6. Maksudnya panjang daripada S ke Q adalah 6 cm. Jadi kamu kena faham, dia ada letakkan panjang yang sama. Dia ada letakkan panjang yang sama. Jadi maksudnya panjang TS sama dengan panjang SQ. Jadi TQ adalah bila SQ kita dapat 6, TS dia pun adalah 6 juga. Jadi TQ kita berapa? Cikgu nak tanya kamu semua, TQ kita berapa? Tambahkan 6 tambah 6, kita dapat 12. Jadi panjang daripada T ke Q adalah 12 cm. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Bila kita nak jumpa TQ sama dengan 12, kita masukkanlah dalam formula ni. 16 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 12 pindah ke sebelah. 16 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Okey, kita tekan kalkulator. 16 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kita dapat 112. Punca kuasa 112 dapat berapa semua? Dapat berapa? 10.58. Pandai. Kita dapat 10.58. Jadi X ni panjang dia adalah 10.58 cm. Inilah cara kita nak cari X. Sebab tu cikgu cakap, masuk kepada soalan yang sekarang ni, kamu kena perah sikit. Kamu kena cari critical thinking dalam menyelesaikan masalah. Kita latih kita punya problem solving. Okey, maksudnya benda yang tak ada bukannya maksudnya dia tak ada. Contoh, dekat sini TQ ni tak ada. Dia tak bagi kat sini. Kamu kena fikir macam mana nak dapat TQ tu. Gunakan maklumat yang ada. Itu yang cikgu cuba ajar sekarang. Cikgu bukan ajar teorem Pythagoras je sekarang ni. Cikgu cuba ajar kamu tentang critical thinking dalam menyelesaikan masalah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita dah selesaikan soalan B. Kita buat pula soalan C. Okey. Jadi kita dah selesaikan soalan ni. Kalau siapa-siapa tak sempat salin, salin dekat kamu punya kertas. Okey, jadi sekarang cuba selesaikan soalan C. Okey. Macam biasa, cikgu bagi masa 3 minit dari sekarang. Ni ada jam 3 minit dari sekarang. Boleh cuba buat.
Zulaika, yang ni cikgu terang ni boleh faham ke Zulaika? Boleh. Okey. Kristina, yang ni okey. Jelas ke Kristina dekat sini, Kristina? Mana dah? Jelas Kristina? cikgu. Okey. Okey, bagus. Ada 2 orang je dapat tadi. Jibril dengan Adlin. Mana yang lain ni? Okey. Cuba buat soalan C. Kalau tak boleh 3 minit, bagi tahu cikgu. Cikgu anjakkan jadi 4 minit. 4 minit je, tak boleh 5 minit. Sebab cikgu nak terang lagi. Cikgu nak pergi kepada rumusan lagi. Okey, cepat-cepat buat. Madina tengah cuba ke tu Madina? Tengah cuba cikgu. Tengah cuba. Okey. Ni kita panggil sesi latihan. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, cikgu ada je handset kat depan cikgu sekarang ni tau. Kalau ada soalan nak tanya, bagi tahu cikgu. Kita memang sampai sini je kita belajar malam ni. Sekarang ni kita asah kita punya problem solving. Okey, cikgu dah dapat dah jawapan. Okey, 1 minit lagi lah. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, habis dah masa. Cikgu dah ada dapat dalam 5 orang hantar jawapan dengan cikgu. Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Ada kat sini ke? Ada. Okey. Okey, cikgu ajar. Cikgu ajar. Masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Kita fokus kepada soalan C. Macam mana nak cari X ni? Okey, kamu kena faham. X ni dia ada dalam bentuk segi 4. Kenapa cikgu cakap segi 4? Segi 4. Cikgu cakap dia segi 4. Kenapa? Sebab bila
dia dalam segi 4. Ni cikgu tunjuk ni. Ni segi 4 ni. Maksudnya kamu bukannya boleh fokus kepada X tu sahaja semata-mata. Panjang dekat bawah sama dengan panjang dekat atas. Jadi kalau bawah ni X, maksudnya atas ni pun adalah X. Sebab dia panjang yang sama. Sebab dia panjang yang sama. Jadi kita carilah yang atas, tak payahlah fokus yang bawah. Itu dia. Dari awal cikgu bagi tahu. Panjang atas sama dengan panjang bawah. Panjang kiri sama dengan panjang kanan. Okey, nak cari panjang belah atas ni macam mana? Tengok. Kita ada segitiga yang pertama. Segitiga warna biru. Daripada warna biru ni kita dapat B ke F. Oh, kita dah dapat dah daripada sini. Kemudian kita ada segitiga warna hijau. Daripada segitiga warna hijau, daripada segitiga warna hijau, kita lengkaplah kita punya panjang X. Ini yang dimasukkan dengan critical thinking, problem solving. Okey, jadi daripada yang warna biru, ini 90 darjah dia, duduk depan dia 10. Kita keluarkan 10. Sama dengan 8 tambah B ke F. B ke F. BF. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 8 kuasa 2 ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif 8 kuasa 2 sama dengan BF kuasa 2. Kemudian 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 kita dapat 36. BF kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 36. Okey, masing-masing tekan kalkulator. Punca kuasa 36 dapat berapa? Dapat berapa semua? 6. Maksudnya daripada sini ke sini adalah 6. Kemudian kita keluarkan kita punya segitiga yang warna hijau. Ini 90 darjah dia. Depan dia 25. 25 sama dengan 7 tambah daripada F ke I. F ke I. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 7 pindah ke sebelah. 25 kuasa 2 negatif 7 kuasa 2. Sama dengan FI kuasa 2. Kemudian 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 kita dapat 576 FI kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 576 dapat berapa semua? 24 cm. Maksudnya dari sini ke sini adalah 24. Jadi bila kita nak cari X, X sama dengan 6 tambah dengan 24. Jadi X adalah 30 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Cikgu tahu. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita nampak. Ini yang paling penting sebenarnya. Sebab tu orang cakap, siapa yang banyak buat latihan, dia punya problem solving lagi better. Sebab apa? Sebab masalah sesuatu perkara ni, ada banyak jalan penyelesaian dia. Cumanya nak cari jalan penyelesaian yang paling tepat dengan jalan penyelesaian yang paling mudah adalah menentukan segala-galanya. Jadi dekat sini kita ada masalah. Ada orang cari dia keluarkan pakai trapezium. Ada, cikgu tak cakap tak ada. Dia keluarkan pakai trapezium. Kemudian dia buat segitiga baru, dia dapat 7 dekat sini. Kemudian dia ada 25, dia cari X terus. Ada. Ada. Penyelesaian masalah ni ada macam-macam jenis. Selagi konsep kamu betul, maksudnya kamu tak akan ada masalah untuk cari dah. Okey. Jadi itulah apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, dah habis salin ke? Kita ada 10 minit je ni. Dah habis salin ke?
Madinah dah habis salin dah Madinah? Lagi sikit. Lagi sikit. Okey. Cikgu tunggu 1 minit lagi. Okey, jadi salin je. Nanti cikgu letak soalan dekat bawah. Okey, dah habis soalan C. Kita pergi kepada soalan D. Ini adalah soalan yang terakhir untuk malam ni. Okey, jadi cuba selesaikan soalan D. Untuk yang belum salin, boleh salin. Untuk yang dah siap, sila buat soalan D. Okey, cikgu bagi masa 3 ke 4 minit. Cuba buat soalan D. Wow, ada yang dah dapat. Bagus. Okey, 2 minit lagi. Wow. Baguslah Lin. Bagus, pandai. Oh, ni yang tadi. Ya, Jibril. Betul. Bagus, pandai. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, ini dah soalan yang terakhir dah untuk kita malam ni. Cikgu ada dapat lebih kurang 5 orang hantar. Cikgu suka. Sebab daripada situ cikgu boleh tengok kamu punya problem solving. Ya, pandai. Bagus, Mia. Betul. Pandai, Zulaika. Bagus. Okey. Bagus. Okey. Sekarang cikgu nak selesaikan soalan D. Okey, jadi masing-masing ada lagi kan tak? Sama-sama orang yang hantar kat cikgu. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan D. Ni soalan yang terakhir dah ni. Cikgu nak dengar suara. Ada kat sini ke semua? Ada. Ada. Kristina mana Kristina? Kristina dapat tak Kristina? Dapat ego. Oh, dapat. Okey, bagus.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok macam mana nak cari X. Okey, yang pertama adalah bila kita keluarkan segitiga yang warna hijau. Daripada segitiga warna hijau, keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Depan dia 5, 5 kuasa 2 sama dengan 3 tambah daripada T ke Q. T ke Q, kuasa 2, kuasa 2. Kemudian positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Sama dengan TQ kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, tekan sahaja kalkulator, kamu dapat 16. Sama dengan TQ kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, punca kuasa 2. Punca kuasa 16, kita dapat 4 cm. Maksudnya daripada TQ ni 4 cm. Kemudian cikgu keluarkan pula satu lagi segitiga yang warna hijau. Yang warna hijau ni daripada dia punya sudut 90 darjah, kita keluar, kita dapat 10. 10 sama dengan kita ada 8. 8 kuasa 2 tambah daripada T ke R. Kamu tak boleh ambil TQ je, nampak bucu dia dekat T sampai ke R. Jadi TR kuasa 2. 8 kuasa 2 pindah ke sebelah. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan TR kuasa 2. Kita tekan kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita dapat 36. TR kuasa 2 pindah ke sebelah. 36. Punca kuasa 36. Kita dapat 6 cm. Jadi maksudnya apa? Daripada T ke R adalah 6 cm. Jadi bila kita nak cari X dia, X adalah sama dengan 6 tolaklah dengan 4. Jadi X sama dengan 2 cm. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey. Inilah matematik. Inilah matematik. Jadi ada orang cakap, cikgu matematik ni susah lah. Matematik ni pening lah. Dia sebenarnya siapa yang okey matematik dia, siapa yang power matematik dia, dia kritis, dia boleh selesai, dia mempunyai otak yang kreatif. Sebab apa? Sebab dia nampak masalah, dan daripada masalah yang dia nampak, dia ada banyak jalan penyelesaian. Dia boleh fikir ke situ, dia boleh fikir ke sini. Jadi sebab itulah matematik ni dia latih kita punya pemikiran. Jadi jangan cakap sampai bila-bila tak suka matematik. Jangan. Sebab apa yang kita belajar dalam matematik, kita boleh kait juga in real life situation. Maksudnya keadaan kita, keadaan hidup kita. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera sikit. Cikgu nak tengok sikit muka. Kita ada lagi seminit je. Cikgu nak tanya, just nak tanya faham ke tak je. Zulaika jelas ke semuanya? Zulaika boleh faham? Boleh. Okey. Okey, Rania, okey ke semua hari ni Rania? Okey. Okey, Kristina, Acanoy, okey ke? Okey cikgu. Okey, Jibril dengan Alin cikgu rasa memang okey. Jibril dah belajar ke kat sekolah? Dah. Dah, okey, ada yang dah belajar, ada yang belum. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Tak ada dah, habis dah lesson kita. Jadi sampai sahaja. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih kasih, cikgu. cikgu. Terima kasih. Okey, Terima kasih, sama-sama. cikgu. Okey.